Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fizatul Atira binti Arif Fazilah, pelajar dari Kolej Politek Mara Al-Ustaz. Nombor kad pelajar saya ESJ208102220. Saya ingin berterima kasih kepada Encik Muhammad Saiful Nizar bin Sobri selaku pensyarah pengajian Malaysia 2 MPU 2163. Saya dari kumpulan 8 ingin membantahkan tajuk Perlembagaan Hak Asasi Manusia. Mari kita belajar apa itu hak asasi manusia. Kemasyhuran kemerdekaan meletakkan asas penting pembentukan negara, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, telah meletakkan hak-hak serta kebebasan rakyat dalam pemerintahan berpandukan undang-undang tertinggi iaitu perlembagaan. Kebebasan asasi adalah hak dan kebebasan yang kita miliki sebagai seorang manusia. Sesetengah kebebasan ini diperuntukkan dalam perlembagaan. Oleh itu, hak dan kebebasan ini dikatakan jaminan dan tidak boleh diambil melainkan perlembagaan membenarkannya. Demi menjamin setiap individu memiliki hak ini, semua orang harus dilayan sama rata tanpa mengira bangsa, agama dan juga keturunan. Ia bertujuan untuk menjamin keharmonian dan ketenteraman masyarakat. Hak asasi di dalam perlembagaan persekutuan. Hak asasi dijamin melalui peruntukan bahagian kedua terdapat 9 hak asasi. Perkara 5, kebebasan diri. Perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah dan pembicaraan berulang. Perkara 8, sama rata. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 12, hak terhadap pendidikan. Perkara 13, hak terhadap harta. Kebebasan diri. Terdapat beberapa hak dalam perkara 5 iaitu seseorang tidak boleh mengambil nyawanya kecuali melalui proses perundangan yang sah. Seseorang tidak boleh dirucukkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang seperti tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Seseorang juga berhak untuk dibicarakan menurut peruntukan 5 Fasal 2. Seseorang berhak terhadap khidmat guaman kerana seseorang yang ditahan berhak untuk mengetahui sebab penahanannya dan berhak diwakili oleh pengamal undang-undang. Keabdian dan kerja paksa dilarang. Tiada warga negara yang boleh ditahan sebagai abdi. Segala jenis kerja paksa dilarang, tetapi Parlimen boleh membuat undang-undang bagi mewajibkan khidmat negara. Khidmat atau kerja yang dikehendaki daripada seseorang akan disabitkan dengan kesalahan, bukanlah dikira sebagai paksaan kerja. Perlindungan daripada undang-undang jenayah dan pembicaraan berulang. Tiada warga negara yang boleh dihukum atas sesuatu perbuatan atau menjadi kesalahan di sisi undang-undang pada masa perbuatan itu dilakukan. Seseorang warga negara yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan dengan sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula atas kesalahan yang sama. Sama rata. Semua warga negara adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Semua warga negara tidak boleh diskriminasi dari segi agama, kaum, keturunan dan tempat lahir. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Tiada seorang pun warga negara boleh dibuang negeri atau ditahan masuk ke persekutuan. Tertakluk kepada Fasal 3 dan kepada mana-mana undang-undang yang berhubung dengan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya, ketenteraman awam, kesihatan awam atau penghukuman pesalah. Tiap-tiap warga negara berhak bergerak dengan bebas di seluruh persekutuan dan bermastautin di mana-mana bahagiannya. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Ia tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara bagi mengembangkan fikirannya. Semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata. Semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan.
kebebasan beragama. Setiap warga negara berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya sendiri. Undang-undang boleh diluluskan untuk mengawal atau menyengkap perkembangan agama atau kepercayaan di kalangan penganut agama Islam. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk membayar cukai di mana hasilnya akan digunakan bagi maksud agama yang bukan agamanya sendiri. Hak terhadap pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara berdasarkan agama, kaum, keturunan atau tempat lahir. Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu. Hak terhadap harta. Tiada seorang pun yang boleh dirusukkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Tiada undang-undang yang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan. Akta Suhakam. Akta Suhakam diluluskan pada 20 Julai 1999. Ia bertujuan untuk menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang dapat melindungi serta meningkatkan hak asasi di Malaysia. Ia juga dapat memupuk kesedaran dalam hak asasi di Malaysia. Ia juga dapat memupuk kesedaran serta menyediakan pendidikan yang berhubung dengan hak asasi manusia untuk menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan serta tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengesyorkan kepada kerajaan berkenaan dengan penyertaan dalam perjanjian dan surat cara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia untuk menyelesaikan aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Peruntukan-peruntukan penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 5 perkara yang sering dibahaskan dan dibincangkan kerana sering menjadi persoalan kepada pencabulan hak asasi di negara kita. 5 perkara tersebut ialah: Perkara 5, kebebasan diri. Perkara 8, sama rata. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Konsep hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu hak semula jadi dan hak sivil. Hak semula jadi manusia. Hak semula jadi manusia ialah hak yang sedia ada sejak lahir. Hak kepada kehidupan bebas, anggota badan dan juga harta. Hak sivil. Hak sivil ialah hak yang diperolehi daripada seseorang warga negara bagi sesebuah negara melalui kuat kuasa undang-undang. Perlembagaan Persekutuan sebagai jaminan. Jaminan hak asasi manusia di Malaysia terdapat di dalam bahagian kedua Kebebasan Asasi dan Perlembagaan Persekutuan. Ia mengandungi 9 perkara yang menyentuh pelbagai jaminan terhadap hak dan kebebasan. Jaminan tersebut masih lagi dibatasi oleh peruntukan-peruntukan lain di dalam Perlembagaan Persekutuan bertujuan untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Kesimpulan, setiap rakyat Malaysia mempunyai hak asasi sebagai seorang manusia untuk dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi ialah hak asas kepada kebebasan, keadilan dan keamanan dunia. Pengabaian hak asasi manusia akan mengakibatkan kemusnahan kepada alam dan penghuninya. Oleh itu, kita seharusnya menggunakan hak asasi manusia dengan sewajarnya berkaitan dengan keistimewaan Bumiputera. Kewujudan masyarakat sivil pula diharapkan dapat menyuburkan amal dan hak asasi manusia dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Akhir sekali, kita mestilah mewujudkan kebebasan hak asasi yang terkawal agar keharmonian dan ketenteraman terjamin. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing.
HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari di kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Itu berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Saya ingin memohon maaf atas kekurangan diri sendiri. Diharapkan agar semua orang dapat memahami apa itu hak asasi manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.